Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, okey, mungkin ada cikgu kata saya nak tukar ni dulu ni. Contohnya background saya tak nak warna kelabu, saya nak warna biru. Nak bertemakan warna biru. Macam mana? Ni kita punya slider Kita tukar background dia. Contohnya kita klik pada ni, bahagian background, kita tukar, choose. Ataupun kita boleh pilih image lah. Selain daripada ni, kita boleh tambah. Macam tadi kita nak tambah warna apa. Contohnya, kita nak kelabu ke ataupun biru ni. Mana kita nak. Okey, pilih. Klik OK. Dan kita klik Done. Dia akan berubah lah. Tadi warna coklat. Sekarang ni dah berubah. Sama dengan yang ni. Kita nak gambar lain. Okey, kita buka gambar lain. Okey, science. Subjek science. Contohnya, science. Subjek saya. Subjek science. Enter. Kita cari gambar. Kita nak supaya dia bertemakan subjek science kat sini. Okey, ada tak gambar? Contohnya gambar ni Kita klik. Oh, gambar kecil yang ni Kita ambil gambar ni. Saya buat contoh. Kita klik. Save image as. Letak dulu. Letakkan di desktop ni. Kita klik save. Sekarang ni kita akan tukar gambar ni kepada kita punya ni. Okay, klik pada gambar. Sama macam biasa. Macam tadi Klik pada gambar. Dia ada replace. Upload. Dan kita cari tempat download tadi lah. Gambar. Bukan download lain tempat saya letak. Okay, mana gambar tadi? Cari gambar tadi dulu. Okay, dah ada. Double klik. Gambar tersebut dah masuk. Dan kita nak supaya murid ni rendah sikit. Double klik je. Double klik, dia akan buka ni. Kita tekan, kita panggil apa Kita tekan keyboard. Okey. Kita tekan keyboard. Okey, dah tekan keyboard. Kita nak blur sikit. Kalau kita lihat, contoh, kita lihat bila kita refresh, baru dia bertukar. Macam mana paparan dia? Kita boleh blurkan background tu. Okey, perkongsian. Kita nak blurkan lagi boleh. Okey, macam mana nak blurkan lagi dia? Okey. Double klik. Macam ni untuk potong kan. Sekarang ni kita tak nak potong. Kita nak blur. Klik. Dia ada format option atas. Klik format option. Dia ada adjustment. Ni boleh blur. Transparansi. Boleh kurangkan. Okey. Tak nampaklah sangat. Okey, contohnya kita dah transparansi. Kita dah kurangkan. Nak recolor dan sebagainya bolehlah. Dan kita boleh lihat kat sini lah. Oh, silap. Perbezaannya selepas kita kurangkan transparansinya. Ni. Kurang nampak lah murid ni. Okey. Dah. Sama juga warna tulisan. Boleh tukar warna-warna tulisan ni. Kita boleh tukar. Format tulisan boleh tukar. Saiz tulisan pun boleh tukar. Semua boleh custom. Okey. Seterusnya. Okey. Data-data ni saya buat dummy ni. Contohnya haba dan kalau kita nak ada tarikh, boleh masukkan tarikh. Klik button edit. Klik pada table ni, kita masukkan tarikh. Contoh, dia ada timestamp kan. Tarik, letakkan, nak letak depan, belakang. Bergantung pada kita lah. Contohnya timestamp, dia ada 7 Ogos. Kalau kita lihat, panjang. Kita nak pendek. Jadi, kita akan klik pada pensel ni. Tukar, date and time, tukar kepada date only. Klik date. Dia akan paparkan hanya tarikh. Okey, tarikh dah ada. Timestamp ni kita nak rename macam biasa. Timestamp, di bahagian dimension, dia ada pensel. Kita type sahaja tarikh. Tarikh. Okey, dah. Settle. Siap. Dan kita nak susun ni. Yang pertama. Berada di atas ni adalah kita panggil yang terkini lah. Jadi kita kena sort. Scroll down. Dia ada sort by tarikh. Kita boleh sort mengikut tarikh. Kita nak yang paling latest ataupun yang lama ataupun yang terkini. Kalau terkini descending. Kalau yang lama ascending. Itu beza dia. Kemudian kita nak lepas dia filter by tarikh, kita nak mungkin filter by darjah. Kita tambah secondary kepada darjah. Okey.
Dan kita nak mungkin ascending. Darjah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ataupun, ni lah. Kita boleh bermain-main dengan filter ni. Dan sini kita tengok lah. Pastikan nama cikgu kita masuk lah. Nanti tak cantik. Okey, tarik. Ataupun kita panjangkan sikit. Okey. Tajuk, pautan, nama guru. Okey. Kita nak seterusnya, kita nak masukkan fakta nombor. Untuk tahun darjah 6, berapa dah item? Okey, kita akan masukkan fakta nombor. Kita gunakan shape. Okey, ini adalah fakta nombor. Ini bergantung atas kreativiti cikgu lah. Contohnya kalau sini warna coklat. Saya akan buat satu skema warna ya. Kita tukar. Kita ambil skema warna coklat juga. Kemudian kita ambil A. Kita buat atas ni. Fakta. Kita nak F je sini. Jadi dalam ni kita type je. F. Highlight. Tak nampak kan? Kita besarkan. 4. Boldkan dia. Okey, boleh besar lagi tu. 60. Okey. Dan kita nak warna dalam tu putih lah. F ni untuk fakta lah. Kemudian barulah kita ambil A. Kita type sini. Fakta nombor. Nombor. Okey. Boleh besarkan. 30. Tarik je. Okey. Dan kita susun lah. Biar dia center. Center. Boleh besar lagi tu. Tulisan ni. Okey. Biar nampak rapat sikit. Okey, boleh kot. Tukar. Bold. Okey. Fakta nombor. Sekarang kita akan masukkan. Contohnya untuk tahun 1 berapa bahan. Darjah 2 berapa bahan. Darjah 3 berapa bahan. Tu maksud saya lah. Fakta nombornya. Okey. Ni bergantung pada kita lah. Nak buat macam mana. Okey. Dan boleh aku. Ni fakta nombor ni barulah kita buat. Darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4 sampai darjah 6. Macam mana kita nak ambil untuk fakta nombor? Okey, klik edit. Dia ada add chart. Klik add chart, kita ambil yang total lah. Klik total, letak kat sini. Okey. Centerkan dia. Ni kita masukkan sebagai tahun 1. Ni tahun 1 lah. Record count. Record count ni kita tukar. Filter. Tahun 1. Include. Select field. Kita ambil darjah. Conditioner ialah contain. Yang ni kita nak 1. Save. Sebab darjah 1 kan. Darjah 1 sekarang ni kita tengok ada 1 je. Okay. Record count tu kita rename lah. Contohnya record count yang pertama ni. Record count. Kita buat sini. Jumlah. Jumlah bahan tahun. Ataupun darjah 1 lah. Darjah 1. Betul lah. Dan kecilkan sikit. Kita nak supaya cukup muat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau besar sangat tak muat lah. Okey, 28 ni tukar kepada contoh 18. Dah muat tu. 1, 2, 3, 4, 5. Tak muat lagi tu. Yang ni kena tolak. Kita panggil apa? Kita gabungkan dulu. Supaya dia bergerak bersama-sama. Grouping. Kalau tak, nanti tercabut susah nanti kita. Okey. Dan kita nak cantikkan sikit lah. Contohnya kita nak letak sebelah kanan. Style. Letakkan sebelah kanan lah. Nak letakkan sebelah kanan, kita kena okey, contoh. Boleh kot. Okey, fakta nombornya. Dan kita letak lah. Contohnya garisan nak suruh menarik. Kalau nak curve, dia ada background, dia ada curve lah. Okey, 20. Kalau tak nak curve,
kurangkan, boleh kurangkan. Biar nampak sikit-sikit je. Okey, fakta nombor dah. Dan yang ni nampak tak? Bergerak je. Bergerak je kan. Biarkan. Tak apa, dia tak mengganggu. Okey. Darjah 1 siap. Kita buat fakta nombor darjah 2. Ni kita boleh besarkan sikit. Darjah 1 muat ke? 2, 3, 4, 5, 6. Nanti tak muat ni. Sekejap, saya nak centerkan dia. Okey. Ni jarak atas bawah tu rapat sangat. Kita kena jarakkan sikit. Nak jarak macam mana ni? Start. Turun bawah. Turun bawah lagi dia ada ni. Padding dia panggil. Klik padding. Kita tukar pada 16, 36 dan sebagainya. Tengok lah. Okey. Dah. Okey kot. Okey. Ctrl C, Ctrl V. Letak tepi dia. Ctrl. Kita gabungkan. Dua ni. Ctrl C, Ctrl V. Letak tepi. Sampailah cukup. 2, 4. Ui, 6. 2 lagi tu. Ctrl V. Tak muat nampak gaya ni. Oh, tak muat juga. Sekejap, saya susun sekejap. Yang ni. Oh, tak muat satu. Fakta nombor ni kena letak tepi sikit lagi. Okey, dan. Okey, kontrol, tekan dan kita nak biar tengah-tengah Kiri kanan tu tengah-tengah. Baru cantik. Sekarang ni semua dia tunjukkan darjah 1 kan. Macam mana kita nak tukar darjah 1 kepada darjah 2? Okey. Klik ni. Pergi bahagian data, cari filter. Dia ada filter sekarang ni, darjah filter kena tukar lah. Yang tu untuk darjah 1. Add filter baru, create filter, jadikan name ni 2. Include, select field, darjah, kemudian conditioner, contain, yang ni 2. Dan kita klik save. Tu untuk darjah 2 kena rename lah. Timestamp, jumlah bahan kita kena rename kepada darjah 2. Okey. Seterusnya yang ketiga pun sama. Semua kita kena buang dulu. Add filter baru, create. Yang ini namanya 3, include select field, darjah, contain dan dalam ni 3. Save. Rename kita punya jumlah bahan ni kepada 3. Seterusnya darjah 4. Dia beza Kita lihat sini darjah 2 1. Kita tengok sini. Betul ke 1? 1 je. Kalau darjah 3 ada 5. Darjah 3 1 2 3 4 5. Dah betul lah formula yang kita masukkan. Okey, darjah 4 Darjah 4 data turun bawah. Filter yang ada buang, add filter baru, create filter. Ni 4. Include select field, darjah, contain. Dalam ni adalah 4 dan kita klik save. Yang kita dah buat tu kita check betul tak 4? Darjah 4 ada 5. Dan rename. Nanti bertukar darjah 1 kepada darjah 4. Okey, ada 2 lagi. Okey, klik turun bawah, buang filter, add filter, create filter. Namakan sebagai 5. Include-nya darjah, contain-nya adalah nombor 5. Dan kita klik save. Kita rename yang jumlah bahan darjah 1 tu kepada 5. Darjah 5. Okey, dan yang terakhir darjah 6. Buang filter yang asal, create filter yang baru, namakan sebagai 6. Include select field, darjah, contain-nya adalah 6. Dan kita save. Okey, dah siap. Kemudian fakta nombor kita gerakkan letak di bahagian atas ni. Okey, dah. Okey. Dan dah siap. Ni kena kecilkan sikit lah. Ungroup dulu. Ungroup. Okey, saya dah masuk dalam level dia. Tadi saya buat level. Yang ni saya kena ungroup dulu. Ungroup sebab saya nak
kecilkan ni. Okey. Boleh kot. Dan saya group balik. Group. Sebab saya nak letak atas. Oh, tinggal lah. Ada yang tertinggal. Tak nak tertinggal, highlight je. Highlight. Okey. Kita akan group. Okey, yang ni saya nak letak atas. Okey. Yang ni saya nak letak bawah. Jadi saya tarik dulu ini. Letak bawah. Okey, fakta nombor. Dan yang ni tarik balik. Okey. Dah kot. Kemudian, ni kita boleh tarik ni. Kemudiannya, kita nak letakkan apa lagi ya? Tengok dulu. Fakta nombor. Dah ada untuk darjah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, tak tukar lagi darjah 1 ni. Okey, ni darjah 6. Rename je. Darjah 6. View. Okey, seterusnya. Pastikan kita create satu filter. Contohnya murid nak ataupun cikgu nak tengok, nak lihat darjah 6 sahaja. Ataupun selain daripada filter, kita ada cara lain. Cara baru ni lebih menarik bagi saya. Kita klik edit. Biasa saya akan gunakan filter, add control, kita filter. Yang ni saya cuba gunakan kaedah lain. Okey, kita akan gunakan chart. Okey, dalam ni dia ada dipanggil pivot table. Klik pivot table. Okey. Okey. Ni tak boleh lagi ya. Saya kena masukkan luar dia. Okey. Add chart. Saya ambil chart biasa dulu. Saya letak sini. Okey. Yang ni saya nak gunakan pivot. Pivot table with heat map. Dia banyak dah ni. Pivot table sahaja. Ni pivot table sahaja. Okey, kita lihat pivot table ni. Okey. Dalam pivot table ni saya nak masukkan contohnya darjah menu dia untuk darjah. Jadi saya tukar email ni kepada darjah. Okey. Sekejap saya pilih darjah. Mana darjah? Okey, darjah tukar kepada email. Okey, kita lihat sekejap. Okey, dah ada darjah. Jadi yang ni kita boleh tarik tepi lah. Okey. Dan kalau kita lihat. Okey, saya view. Kita boleh gunakan yang ni. Contohnya nak lihat yang darjah 1 je. Kita boleh tekan darjah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tak jadi ya. Edit semula. Tukar pivot lain. Borang. Darjah. Color. Dimension. Okey, ni pun darjah. Okey, saya cuba style. Style lain. Bukan style. Pivot table with heat map. Try. Nak tengok perbezaan dia. Tak boleh kena, kalau tak boleh kena guna yang filter biasalah. Record. Yang satu lagi which bar. Okey. Kita tengok dia punya borang timestamp darjah. Dalam ni dah ada darjah. Ni uji kaji dah. Uji kaji menggunakan pivot table. Kenapa tak jadi ni? Semalam jadi. Kalau tak jadi, biarkan dulu ni. Delete je. Saya akan gunakan add biasalah. Kita panggil drop down list. Klik. Kita letak sini ataupun tepi ni. Untuk darjah berapa. Contoh
Nama ni kita tukar kepada darjah. Nama kita nak darjah. Tukar je. Control field dia. Okey, dan kita akan besarkanlah untuk memudahkan carian. Okey, dan kita akan rename darjah ni. Sila pilih darjah. Sila pilih darjah. Okey. Dah. Kita akan cantikkan sikit. Klik style. Dan kita akan masukkan contohnya garisan. Okey, kalau nak curve, boleh je. Contohnya ambil 5. Okey, jenis tulisan. Atas ni dia ada jenis tulisan. Roboto nak tukar kepada apa? Boleh tukar. Tahoma dan sebagainya. Saiz dan sebagainya terpulang kepada kita lah. Bila kita lihat ni, darjah, kita boleh pilih lah. Darjah 1 hingga darjah 6. Dan kalau kita nak dia dalam bentuk susunan, lebih tersusun, kita edit, kita sort lah. Klik pada sila pilih darjah. Kita kena sort lah. Dia ada order. Okey. Ordernya kita nak sort by apa? By tahun. Record count, metrik kita tukar kepada darjah. Sebab kita nak order dia dalam bentuk darjah. Darjah berapa. Okey, contohnya. Ni adalah bentuk count listing. Dah betul. Kemudian kita nak ordernya ascending. Okey, kalau kita klik pada ascending ordernya, dia akan tunjukkan darjah 1 dululah. Lah, tak berubah juga. Sekejap. Okey, klik. Sepatutnya kita boleh sort show value compact order by dimension. Okey. Cuba descending dulu. Ni kena test Descending darjah 6 dulu. Betul. Sekarang ni kita nak dia keluarkan darjah 1 dahulu kan. Okey, dimension dia kita nak dalam bentuk ascending Dan kita klik view. Kita boleh lihat sini darjah 1 sampai darjah 6. Contohnya kita nak lihat bahan hanya darjah 1. Klik darjah 1 only, dia akan paparkan hanya darjah 1. Darjah 6 only, dia akan paparkan hanya data darjah 6. Darjah 4 only, dia akan hanya paparkan data darjah 4. Okey, seterusnya. Ni dah siap ni. Kita akan wujudkan yang terakhir, senarai nama guru ataupun nama pembina. Okey, kita klik edit dulu. Okey, kita ni kena center lah. Tarik biar center. Okey, biar sama. Barulah paparan tu cantik. Okey, ni sama dengan yang ni, sama dengan yang ni. Cantik lah. Okey, kita nak wujudkan satu ruangan senarai nama guru. Ataupun boleh masukkan lagi ni, graf ni. Kat mana-mana. Dan kalau boleh, kita akan tariklah sampai bawah ni. Okey, tarik. Kalau tak nak letak graf, boleh letak graf. Okey, contohnya kita tarik sampai sini. Dan bawah ni kita akan masukkan lagi shape. Okey, shape-nya ialah PPD Klang. Okey. Ambil A, letak bawah. Okey, kita akan buat contohnya Elias Pejabat Pendidikan Daerah Klang. Tak nampak kan? Highlight je. Highlight. Tukar warna ni kepada warna cerah. Center dan siap. Nak. Okey. Ni base pada kita lah. Tulisan dan sebagainya. Jadi adalah kita panggil footernya. Pejabat Pendidikan Daerah Klang. Okey, dah siap. Nak buat apa lagi Saya pun tak pasti ni nak buat apa lagi. Mungkin kita nak buat sini pautan luar. Okey, contohnya saya buat pautan luar lah. Dah tak pasti dah. Dah habis idea nak buat apa. Okey, contohnya ini adalah pautan luar. Apa maksud pautan luar? Pautan luar ni dia lebih kepada untuk pautan ke portal rasmi PPD, portal rasmi KPM, portal rasmi apa-apa sajalah. Hermes, e-operasi, APDM dan sebagainya. Itu kita panggil pautan luar ataupun external link. Okey, dah kita letakkan ni. Kita nak warna apa? Kalau saya lebih sukakan gunakan skema satu warna je.
Contohnya kalaulah banyak warna coklat, saya akan gunakan kebanyakannya warna coklat. Okey, warna coklat contoh. Okey. Tapi bergantung pada cikgu lah. Cikgu kata nak warna kelabu. Guna kelabu tak apa. Sebab dalam ni pun ada kelabu ni kan. Jadi dia lebih, kita panggil matching lah. Matching warna. Okey, kita buat pautan pantas. Okey, saya akan buat edit. Namakan sebagai pautan pantas. Pautan pantas. Okey. Highlight. Boldkan. Kemudian kita nak warna apa lah. Centerkan dia. Dan cuba lihat. Dah ada pautan pantas. Klik edit. Dan bawah ni kita nak masukkanlah portal rasmi, PPD, portal rasmi, KPM dan sebagainya. Nak cantik garisan ni, kita akan buat satu garisan putih lah. Ataupun garisan putus-putus. Macam mana kita nak buat? Border putih. Dan kita nak putus-putuskan dia. Dash. Kalau paparan dia, kita lihat lebih menarik lah. Dan kena center lah. Kalau tak, nanti tak cantik. Ni, paparan ni. Okey. Cuba view. Dah center. Dia cantik lah. Kita masukkan dalam ni. Contohnya pautan KPM. Okey. Di bahagian pautan pantas. Enter. Kita buat sini. Pautan. KPM. Okey. Kemudian apa lagi? APDM. PPD dulu. Pautan PPD. Kemudian dah APDM. Hernis. Gaji. Gaji ke apa lupa. Operasi. Dan lain-lain lah. Kita boleh masukkan lah. Okey. Sekarang ni saya buat contoh. Nak masukkan pautan KPM. Okey. Kita akan buka KPM. Enter. Okey. KPM utama ni. Kita klik pada yang atas. KPM utama. Dia akan keluar ni. Copy je. Copy. Masuk dalam kita punya ni. Kita highlight pautan KPM ni. Kita klik pada insert link. Tick open link in your tab. Klik dan Ctrl V. Kita paste. Okey, dah jadi. Okey, sekarang ni pautan kita warna, kita panggil apa Pautan kita warna tak cantik. Kita nak, boleh dua cara. Kalau biasanya saya akan highlight, saya akan klik sini, tukar font color, tukar underline. Tapi ada cara yang lebih pantas sebenarnya. Kita nak tukar apa sahaja yang ada pautan menjadi warna yang kita pilih. Contohnya warna putih dan sebagainya. Macam mana kita nak tukar secara pantas sekiranya ada pautan. Okey, di bahagian Theme and Layout, dia ada layout kan. Dia ada sini, data-data sebelah layout. Di bahagian Theme, bawah lagi. Kita cari bawah lagi. Ni dalam ni. Cari lagi, jumpa tak? Tak. Kalau tak jumpa, kita klik yang biasa je. Yang default. Kita klik dalam default ni. Dalam default, kita boleh customize lagi. Klik customize. Bila kita klik customize, dalam ni ada. Pautan link ni, daripada warna biru, kita nak berubah jadi warna apa? Warna putih je. Boleh. Kemudian bila klik warna apa? Warna putih. Boleh. Dah berubah dah. Kemudian kalau kita tak nak underline dan sebagainya, boleh. Tak ada masalah. Atas-atas ni kita boleh tukar semua. Jadi sekarang ni, kalau ada sahaja pautan, dia akan berubah menjadi warna putih. Ini base kepada yang kita dah setting ni. Contohnya kalau ada klik warna apa? Kita tak nak warna putih. Bila klik warna purple. Boleh. Okey, contoh lah. Bila kita klik, okey, dia pergi sini. Okey, dia pergi terus warna purple je, tak tukar warna putih, tak apa lah. Warna purple, warna ni pun dah cantik ni sebenarnya. Okey, contohnya PPD Kelang PPD Kelang. Enter. Ada Facebook lah. Tak ada lah. Okey, contoh saya ambil yang ni lah. Saya buat contoh my database. Copy. Okey. Tapi yang ni tak boleh ni. PPD Kelang. Facebook lah.
Kita buat Facebook contoh copy dan kita masukkan ni. Highlight, edit, kita highlight PPD Kelang je. Tak adalah warna biru tadi. Kalau tak semua warna biru kan. Tick, Ctrl V dan kita apply. Dia akan jadi warna lain. Ni kalau kita nak tukar. Bila kita tengok, tak cantik warna ni, warna perempuan ni. Boleh tukar secara bundle. Kita klik theme. Okey, theme customize. Dalam ni text custom, kita boleh customize lagi dalam. Contohnya kita tak nak warna pink, kita nak warna merah. Boleh. Warna merah. Ataupun kita nak warna apa? Tukar je. Warna hijau. Hijau, kuning atas kita, warna biru, pink. Base pada kita lah. Kita nak warna apa Dia akan berubah. Okey, seterusnya mungkin kita nak tukar lagi jenis tulisan. Boleh Roboto kepada Tahoma dan sebagainya. Dia akan auto lah. Ni atas ni. Yang atas Okey. Yang ni auto dah. Auto kita boleh tukar lagi Ciwi. Nampak tak tepi ni? Boleh tukar. Droid. Dia akan berubah. Lato dan sebagainya. Bergantung pada cita rasa masing-masing Okey. Ada lagi Rasanya tak ada dah. Semua dah boleh ubah Okey, yang langkah terakhir kita nak masukkan, ada lagi tak? Ni rasanya boleh buat sendiri ni, senang ni. Bila klik pautan PPD, dia akan pergi Facebook. Bila kita klik pautan KPM, dia akan masuk dalam KPM. Tu kita panggil pautan pantas. Dan sebelum saya lupa, kita nak share. Kita klik share. Kita nak supaya cikgu-cikgu boleh akses. Anyone, disable downloading dan klik save. Okey. Seterusnya, ada terlupa. Macam mana cikgu nak buat pengisian ni? Item. Saya lupa yang ni. Okey, kita klik preview. Copy. Okey, kita nak letak kat mana? Pengisian. Mungkin kita buat satu sini Kita buat sini. Kita panggil pendaftaran bahan. Okey, kita letak sini Ambil A. Kita akan buat satu form untuk pendaftaran bahan. Kita boleh masukkan logo dan sebagainya. Kalau malas, kita buat je pendaftaran pendaftaran bahan. Okey, highlight, insert link, okey, tick dan Ctrl V. Bila kita klik apply, dia akan berubah. Ikut yang ni. Jadi yang ni kita boleh tukar, tak ada masalah Guna yang ni dulu, kita tukar ni. Centerkan dia. Kita nak berapa? 16. Kemudian nak apa? Tahoma dan sebagainya. Atas kita biasanya kita akan gunakan satu jenis je. Kalau Tahoma, semua Tahoma. Kalau tak, jadi pening banyak sangat. Okey, curve pun kita nak sebab sebelah dia ada curve. Dan kita nak ni, tak nak warna ni. Kita nak warna lain, warna coklat. Highlight. Kita tukar warna. Kita pergi pada font color ni, kita ambil warna coklat. Kemudian kita tak nak ada underline. Buang je. Yang ni nak besarkan sikit, nak bold dan sebagainya. Jadi bila kita boleh lihatlah paparannya. Dan kita kena samakan yang sebelah ni. Okey, dah sama. Lihat balik. Tinggi sikit. Rendahkan sikit. Okey, rendahkan sikit. Okey, center. Cantik. Tepi ni ada lagi. Ni yang lambat ni. Sebabnya layout kita ni kalau boleh kita nak bila kita lihat ni dah cantik Okey, dah siap ni. Dah. Yang terakhir, Tini. Yang terakhir kita masuk dalam step yang lain sebab ni dah 30 minit dah step ni. Dah lama dah. Jadi saya akan buat step yang terakhir. Kita nak masukkan contohnya kaunter pelawat. Berapa jumlah kaunter pelawat. Okey, dan kita nak buat short URL Contohnya tini.cc, bit.ly. Tu kita masuk dalam
episod yang terakhir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.